Okey, so kita nak tengok contoh 20 ni. Contoh 20. Semua boleh dengar kan suara teacher? Okey. Okay, so tengok soalan dia kata tulis premis bagi setiap hujah didaktif berikut untuk membentuk hujah didaktif yang sah. Okay, so soalan tanya minta premis 1. Okay, kita terus tengok kesimpulan dia dulu. 37 hanya mempunyai 2 faktor. Okay. Kat atas ni dia kata 37 ialah nombor perdana. Okay, ingat apa yang kamu perlu tulis kat atas premis 1 ni adalah benda yang umum. Okay, ataupun senang cerita apa yang dia belum sebut kita kena letak kat sini. Jangan letak nombor. Okay, so ini jangan letak 37 ni. So kita delete siap-siap. So kita buat apa? Nombor perdana hanya mempunyai 2 faktor. Tulis kat atas. Okay. Okay, nombor perdana hanya mempunyai 2 faktor. So inilah jawapan dia. Nombor perdana hanya mempunyai 2 faktor. Siap. Nampak tak? Kita combine kan dia. Premis 1 dia bagi kesimpulan. Nampak arti ni umum jika jualan tahunan syarikat NNC melebihi 3 juta, maka pekerjanya mendapat bonus 3 bulan gaji. Soalan kesimpulan dia kata jualan tahunan tidak lebih 3 juta. Yang ni disebut jualan tahunan dia lebih 3 juta. Ni tidak. Bila sini tidak, automatik statement atas ni pun kamu kena sebut tidak. Pekerjanya tidak mendapat bonus 3 bulan gaji. Okay. Pekerjanya tidak mendapat bonus 3 bulan gaji. Dah faham tak ni? Okey, soalan C. Premis 1. Jika X sama dengan K, maka K adalah punca bagi persamaan ini. Okay, disebut sini X tak sama dengan 9. Okay, so X tak sama dengan 9. Ini disebut X sama dengan K. Maksudnya sini lah sebenarnya 9 kamu. Soalan kata tak sama, maka sini pun kena sebutkan perkataan tidak. Mana yang tak sebut lagi, kena sebut. Dia dah sebut, oh ni. So ini yang belum sebut. K ialah punca bagi persamaan ni. K jangan tulis K, K kamu kena tulis 9. So inilah K kamu. Comparekan dengan atas ni. So kamu kena tulis 9. Salin balik semua ni. 9 ialah letak perkataan tidak ataupun bukan. 9 bukan. Kita letak bukan dulu. 9 bukan. Baru kita letak ni. 9 bukan punca bagi persamaan ni. Boleh ikut? Soalan tak nak tanya? Ya, okey. Ni semua samalah. Bawah ni semua. So dah siap dah. Lagi satu. Macam kita buat yang ni induktif. Ni sama macam hari tu Dia kata bentuk satu kesimpulan induktif. Kalau ini apa kesimpulan kita boleh buat? Cuba tengok apa yang ada repeat.
1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 kan. So dia letak sini 1, 1 ni 1 kuasa negatif 1. Bawa 2 naik atas, 2 kuasa negatif 1. Semua ni sama. Ni ada 2 cara lah kita boleh buat. Okey, soalan ni dah bagi siap-siap macam ni, jadi kita boleh buat macam ni. Okay, so 1 per 1 ni sama sebab dia repeat, sebab tu kita letak situ 1. Yang lain dia jangan letak huruf nombor tu, kita letak n. Sama dengan, ni nombor sama kan? Sama dengan n kuasa negatif 1. Dengan keadaan n sama dengan 1, 2, 3, 4, dot. Dah siap. Kalau yang ni, cuba tengok 0.5, kuasa 1, 0.5, kuasa 2 dan seterusnya. Okay. So kat sini apa yang sama? 0.5. Yang ni nampak tak? Dia tak sama langsung. Jadi terus kita boleh tutup mata je, tak payah tengok. 0.5. Salin balik apa yang sama ni nampak tak? 1, 2, 3, 4. Kuasa dia berbeza. Letak n, kuasa n. Dengan keadaan n kamu sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okay, kalau yang ni pula, okay, ni memang tak sama jadi tak payah tengok. Ni yang sama, 2 semua ada. 2. 0, 1, 2, 3 letak sini n. Tambah 1. Semua ni 1. Dengan keadaan n kamu adalah 0, 1, 2, 3. Nampak kalau start n kosong, kena ikut start n kosong lah. Jangan letak nombor lain pula. Ni sama juga. Cikgu tak tunjuk ni 3n kuasa 2 tolak 3. Okay, sebab apa dekat sini n kamu ini. Nampak? Nombor-nombor yang, huruf-huruf yang, nombor-nombor yang lain tu. Mana yang sama, just ikut tapi jangan lupa letak kataan dengan keadaan di belakang. Yes. Dengan keadaan n kita sama dengan 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Itu je benda yang tahu je, itu je benda yang kamu tahu. Nampak ni. So, cikgu nak terus ajar kamu bab 4. Okay, bab 4. Okay, persilangan set. Ni senang je lah cikgu tulis sini. Okay, ni bab set ni. First, kamu kena tahu simbol dia lah. Okay, simbol ini nama dia adalah bersilang. Simbolnya adalah bersilang. Intersection. Intersect. Okay, simbol yang terbalik ini nama dia adalah kesatuan. Ataupun dalam bahasa Inggeris nama dia adalah union. Okay, union. Okay, contohlah kalau teacher bagi macam ni. Sekejap. Kita bagi contoh mudah lah. Kalau dia bagi kat sini P sama dengan 1, 2, 3, 4. Q sama dengan 1, 2, 5, 6. Macam ni. Ini kita panggil set lah ni. Okay, so kalau teacher tanya kamu P intersect Q, P bersilang dengan Q. Bersilang ni maksudnya kita kena tulis benda yang sama. Okay, kena tulis benda yang sama. So, apa yang sama kat sini? 1 ada, 2 pun ada. So, letak sini 1, 2. Dah, siap. Tak ada sekali je. Kalau kita bagi macam ni, P kesatuan Q, P union Q ni, kita kena letak semua P dan semua Q. Kalau tadi sama. Kali ini semua.
Semua yang ada dalam P yang Q kita letak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, cuma yang mana yang ada 2 kali macam satu. Satu ni tak payah letak satu lagi kat depan ni. Jangan letak macam tu. Letak sekali cukup. Boleh ikut Cikgu ajar ni? Boleh ikut? Boleh. Kalau kita ada bersilang. Okay, kalau dia bagi gambar rajah fan macam ni. Kalau tak faham sila tanya jangan senyap Teacher tak tahu kamu ni faham ke, tak faham ke. Jangan senyap je. Kalau kita ada macam ni contoh. Okay, cikgu letak sini. Ni adalah set semester. Ni simbol ni semester. Set semester adalah set yang paling besar sekali. Okay, so kat sini P, contohnya cikgu letak sini Q. Kalau cikgu suruh kamu loretkan kawasan P intersect dengan Q, P bersilang Q, maksudnya kawasan dia tengah-tengah. Tengah-tengah tu kat mana? Kat sini. Nampak tak? Kedua-dua kawasan yang cikgu loret ni ialah kawasan yang duduk di dalam bulatan P dan pada masa sama dia duduk juga dalam bulatan Q. Inilah P bersilang Q. Okay, P intersect with Q. Faham? Okay. Kalau teacher bagi macam ni. Okay, same question. Tapi teacher nak suruh kamu loretkan P union Q. P kesatuan Q. Bermaksud, okay, ni P, ni Q. Kamu kena loretkan semuanya sekali. Loretkan semua P dan semua Q. Okay, semua P dan semua Q. Semua kena loret dah siap. Tu jawapan dia. Tu kalau union. Ya. Ni senang je set ni. Okay. Terus bagi pada soalan je. Cikgu tengok. Okay, Kak. Seterusnya adalah set pelengkap. Nama dia set pelengkap. Kalau ini English apa? Set pelengkap. Iman. Kan. Ni yang belajar English kan? Boleh. Complement. Okay, complement. Okay, complement. Okay, complement ni ataupun set pelengkap dia akan letak prime. Contohnya P prime. Kalau dia bagi kamu macam ni semester 1, 2, 3, 4, 5 contohnya. P sama dengan 1, 3. Kalau cikgu tanya kamu P prime, siapa tahu apa jawapannya? Tahu tak? Ada tak yang tahu? Kita semua tak tahu? Okay. Pelengkap ni maksudnya selain. Selain daripada. Okay, tu nama lain dia. Selain daripada lah. So, prime ni maksudnya pelengkap. Bermaksudnya kamu kena letak sini selain daripada set ni. Tengok dekat set semester mesti rujuk pada set besar kamu. Ni dunia dia. Ni dunia dia lah semester. Sebab tu nama dia set semester. Alam semester, tu dunia dia. Dan dunia dia hanya ada nombor 1 sampai 5 sahaja. Okay, dalam P ada 1, 3. Jadi kita kena letak nombor selain daripada 1, 3. Iaitu nombor 2, 4 dengan 5. So tak semua. Itulah jawapan dia. Tu je. Okay. Seterusnya kena tahu N. N ni maksudnya bilangan. Okay, N ni adalah bilangan maksudnya. Bilangan dalam set P. Ada berapa banyak dalam set P ni? Ada berapa unsur? 1, 2. Ada 2 unsur. So kena letak 2 lah NP tu.
Kalau sini NP prime ada berapa banyak unsur? 1, 2, 3. Ada 3 unsur. Tak 1, 3. Boleh ikut? Faham tak ni? Okay. Kita buat soalan challenge sikit. Challenging. Okay. Okay, diberi set semester sama dengan ini. Okay, dia bagi tahu kan. Ni dia bagi tahu nombor set semester. Dia mesti akan bagi macam ni kadang-kadang. So, kena faham apa maksud ni. Ni maksudnya set semester kita ni, nombor dia ialah set semester ni tak wajib untuk kita salin tak wajib untuk kita senaraikan. Kalau kecil-kecil macam ni bolehlah senarai. Maunya kalau dia letak sini 1 sampai 100, takkan kamu nak bagi masa senaraikan nombor dalam set semester ni, tak perlu. Okay, tak perlu So, ikut pada keadaan lah. Macam ni kecil, cikgu bolehlah senarai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dia adalah nombor 1 sampai nombor 8. Okay, lepas tu A tu set dia dah bagi tahu dah. So, cikgu copy je tak bawah ni. Okay, set A dia dah bagi tahu tu. Okay, set B pun dia dah bagi tahu ni. B, set C pun dia dah bagi tahu. Set C. Okay. Soalan kata senaraikan semua unsur dan nyatakan bilangan unsur bagi setiap yang berikut. So maksud ni A bersilang intersect dengan B prime. So apa yang kita kena buat? So first kali kita dah tahu dah AB. Kena letak dulu A intersect B ni apa jawapan dia. A intersect B apa jawapan dia. Ingat A intersect B ni maksudnya apa yang sama. Apa yang sama? Yang sama dalam ni ada dua-dua ada 2. Dua ada 4, dua-dua ada 6. So letak apa yang sama kat bawah ni. 2, 4, 6. So bila dia kata prime, A intersect B ni kepada prime bermaksudnya selain daripada 2, 4, 6 ni. Selain daripada ni. So nak tengok dekat mana, nak rujuk ke mana, mesti rujuk pada kita punya set semester. Jangan tulis 2, 4, 6. Yang lain semua kena tulis. So 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dah ada, 7, 8 dah siap. Boleh ikut? Okay, bila tanya bilangan, kira lah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Siap. Okay. Atas ni A, ni samalah. Cikgu tak nak tunjuk. Kalau macam mana pula kalau minta ni? A intersect B intersect C prime. Kita tak payah tulis prime lagi. Tulis A intersect B ni dulu. Cikgu buka. Biasanya dia tak ada bracket. Okay, buka ni. Okay, tengok apa yang sama ada dalam A, B dengan C. Dua-dua ada nombor 2, 2, 2, 4, 4, 4. Semua ada 4. Yang lain tu tak ada. So, 2 dengan 4 yang sama dan 3, 3, 3 set tu. Kita tak sini 2, 4. Kalau A intersect B intersect C, kalau minta prime, bersilang ni, salin semua kecuali 2 dengan 4. So, bila dia minta N, bilangan dia, maksudnya dia minta N lah. Berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Dah siap. Tak faham nanti terus tanya Jangan tunggu cikgu tanya ni. Okay, jom kita buat soalan di bawah. Kita nak belajar lorekkan dulu. Lorekkan dulu ni. Kalau soalan dia ada prime. Set ni pun soalan famous yang masuk dalam periksa
Okay. Lorikkan kawasan yang mewakili pelengkap bagi persilangan set yang diberikan. Tengok bawah ni. P intersect Q. Lorikkan dulu mana kawasan P bersilang dengan Q. Mana kawasan dia? Kawasan dia ialah kawasan sini. Ini kawasan P bersilang Q. Okay, semua tu. Walaupun kawasan ni ada duduk kat kawasan R, tak kisah. Kita boleh tengok R ni. Kita yang fokus mana yang ada P dengan Q yang duduk serentak dalam bulatan yang sama, kena lorikkan. Yang mana yang bukan tu, jangan lorik. Bila dia kata prime, bermaksud dia tak nak kawasan orange ni sahaja. Kawasan lain semua kamu kena lorik. Jadi cikgu lorik kan. Okay, kawasan lain semua lorik, jadi kena lorik semua lah. Lorik semua. Semua tu semua lah. Guna pembaris, lorik. Jangan terlorik kawasan orange. Lorikkan semua. Faham tak ni? Semua kawasan ni kita kena lorik. Inilah kawasan prime. Jadi last kali jangan pergi tinggalkan orange ni, kena padam lah. Maksud kena guna pensel kalau nak lorik ni guna pensel. Padam adik. Sini bukan lah. Yeah. So tu jawapan dia yang biru ni. Cuba tengok dekat tepi ni pula. Dia minta P intersect R. P bersilang dengan R. Mana kawasan P bersilang R? Kawasan dia adalah ni. Maksudnya kamu kena lorikkan semua kawasan kecuali kawasan yang cikgu lorik dengan merah. Okay, so dia jadi macam ni. Okay, kecuali P bersilang R. Macam tu. Jangan sampai terkeluar je ni buat kemas-kemas lah dalam periksa. Okay, tunjukkan dengan jelas yang kamu memang lorik kawasan di luar dia. Macam tu. Faham tak ni? Maka yang tinggal tu kawasan tu. Okay. Kalau ini pula, dia minta P intersect Q intersect R, dia juga prime. Mana kawasan yang ada P, Q dengan R? Kawasan dia adalah tengah-tengah ni. Kawasan tengah-tengah ni lah yang dia duduk dalam tiga bulatan. Bulatan Q, bulatan P dan juga bulatan R. Kawasan ni. Kalau kawasan hijau ni, dia duduk tak dalam tiga bulatan? Duduk ke tak? Tak dia tak duduk. Okay, so jangan lorik kawasan tu. Okay, tapi dia minta sini prime kan? Kalau prime bermaksud, kita kena lorikkan semua kawasan kecuali kawasan biru. So lorik lah. Lorikkan semua kawasan ni. Semua ni kita lorik. Kecuali jangan lorik kawasan yang tengah-tengah ni sudah siap. Lorik kemas-kemas lah dalam periksa. Jangan lorik ni, cikgu lorik ni. Kemas macam ni. Sini kamu dah boleh kot. Kita terus nak pergi pada pengiraan. Set ni ada soalan yang melibatkan pengiraan. Tengok contoh 6. Okey, sebanyak 140 orang murid tingkatan 5 diberi peluang untuk menyertai kelas intensif untuk mata pelajaran sejarah dan bahasa Melayu. Sebanyak 65 orang murid memilih bahasa Melayu. Keluar maklumat ni. Total pelajar ada 140. Okay, total pelajar ada 140. 65 bahasa Melayu. 70 sejarah. So, cikgu tulis ni BM. 65. Total jumlah pelajar ialah 140. Sejarah ialah 70. Manakala 50 orang murid memilih kelas bahasa Melayu dan sejarah. BM dan sejarah. So, cikgu letak sini. Melayu, BM dan sejarah ialah 50. Hitung jumlah murid yang dapat menyertai kelas intensif.
Macam nak kira ni? Macam mana nak kira ni? Dia tanya, hitung jumlah murid yang dapat menyertai kelas intensif. Jadi kita buat apa? Kalau kamu nak kira total pelajar, kita boleh buat gambar rajah dulu. Sekejap. Kita boleh wakilkan ni dekat dalam satu gambar rajah macam ni. So cikgu letak sini. Bulatan pertama, warna merah ni. Bulatan. Wakilkan dia macam ni. Supaya kita boleh nampak apa sebenarnya. Kita tahu tak? Cikgu letak sini BM Malay lah. Bahasa Melayu. Ni sejarah S. Ni set semester kita. Keseluruhan pelajar. Ikatan 5. Kita tahu tak berapa orang yang masuk BM dengan sejarah? Tahu? Ada 50 orang. BM dan sejarah, dan ni maksudnya bersilang. Dan maksudnya bersilang atau maksudnya adalah kesatuan ataupun union. Itu dalam bahasa ayat Dan tu maksudnya bersilang. Mana kawasan bersilang? Sini. Maksudnya kita tahu sini 50. Sini ialah 50. Boleh kot? BM ni ada 65. Bermaksud dalam satu bulatan merah ni semua ni, total dia mesti 65. Total, so cikgu tarik sini, cikgu tarik sini 65. Macam mana kita nak tahu yang ambil BM saja berapa? Cara dia kena ambil 65, tolak yang ambil BM dan sejarah. Untuk kita tahu berapa orang sebenarnya kat sini. Ambil 65 tolak yang ambil BM dan sejarah iaitu 50. Ni kita nak cari yang ambil bahasa Melayu sahaja. Ni cikgu nak cari yang ambil bahasa Melayu sahaja. Beza yang perkataan sahaja ni. Sahaja ni maksudnya dia duduk kawasan ni. Ni sahaja. Melayu sahaja, sejarah sahaja. Maksudnya dia tak ambil subjek lain. Kalau ini dia ambil Melayu dan sejarah. Kalau kawasan luar ni tak ambil kedua-dua subjek. Boleh faham? So 65 tolak 50 dapat 15. Mesti cikgu tahu sini 15 ni. 15. Sejarah 70. Maksudnya total pelajar yang ambil sejarah adalah 70. Kalau nak cari sejarah sahaja, yang ambil sejarah, yang masuk kelas sejarah sahaja, cara dia ambil 70 tolak dengan yang ambil kedua-dua subjek. 70 tolak 50, kamu akan dapat 20. Bermaksud yang ambil sejarah sahaja ialah 20. Kalau nak cari semua pelajar total ambil sejarah, bukan sejarah sahaja, yang ambil sejarah ialah 50 campur 20. Dia jadi 70 lah, sama dengan kat sini. Beza perkataan sahaja tu. So kena be careful Kena alert dengan perkataan sahaja tu. Only lah dalam bahasa Inggeris. Kalau kata only tu maksudnya kena kawasan tu sahaja. Ada berapa orang murid ni? 140. Kalau ada 140, bermaksud kamu campur kawasan ni dengan kawasan kat luar ni, kamu akan dapat 140. Kamu akan dapat 140. Itu adalah jumlah pelajar. Ataupun kalau cikgu buat sini N semester adalah 140. Itulah total. Maksudnya. Kita tengok balik soalan tanya apa? Jumlah murid yang dapat menyertai kelas intensif. So jawapannya ialah kena campur 15, campur 50, campur 20. So nak jawab soalan A, 15 tambah 50 tambah 20. So kita dapat jawapan dia 85. 85 orang dapat menyertai. Kalau 85 orang dapat menyertai, macam nak cari yang tak dapat menyertai? Ambillah total pelajar, tolak yang dah dapat menyertai, maka baki yang tinggal itulah yang tak dapat menyertai.
Faham? Ada soalan? Ni contoh yang ada perkataan sahaja. Jom kita buat soalan ni. Contoh 7. Sebanyak 200 orang pelajar universiti disoal selidik dengan penggunaan alat teknologi. Hasil kajian menunjukkan 155 orang pelajar memiliki telefon bimbit, 90 pelajar komputer, 37 ada tablet, 4 orang ada kedua-dua komputer riba dan tablet. Banyak sangat maklumat macam ni. Kalau kau baca sekali tu memang kamu takkan faham. Okey, maksudnya susah kita nak tengok ni. Jadi cara dia kena bawa keluar maklumat. Sebanyak 200 inilah total pelajar, jumlah pelajar. Total tu kena tak apa, dia adalah N semester. So N semester, cikgu letak di bawah, N semester ialah 200. Okey. Hasil kajian 155 ada telefon bimbit. Okey, so cikgu letak T ataupun TB. Handphone kan? So boleh letak N, H lah. H tu adalah telefon bimbit handphone lah. MH ni adalah telefon bimbit apa? 155. Yang ada komputer riba, komputer 90 orang. So kat sini NK. Yang ada tablet ialah 37 orang. So NT, tablet. 37 type 4 orang dia ada komputer riba dan tablet. Dan ingat apa maksud dan? Dan ni adalah bersilang. Ni. Okay, so letak di bawah ni. Saya letak lebih ni. Bilangan komputer riba K bersilang dengan tablet. Ni macam ni. K bersilang dengan tablet. K dan tablet. Komputer dan tablet. Berapa orang? 4 orang. 50 orang ada kedua-dua telefon bimbit dan komputer riba sahaja. Sahaja Oh, atas ni pun ada sahaja rupanya. NK bersilang T sahaja. Okay, kejap. Lepas tu kita tak boleh letak macam ni. Sahaja tu maksud dia lain Okay, jadi kadang berdasarkan atas ni kita dah tahu ada 3 benda je. Satu handphone, komputer dan juga tablet. Terus je kita buat gambar Raja Van. Ni nama dia gambar Raja Van. Gambar Raja Van. Okay, kita buat ni set semester. Bila ada 3 huruf, maksudnya ada 3 bulatan lah. Perlu dibuat di dalam tu. Tak kisahlah kalau tak nak buat bulan, nak buat bujur ke, segitiga ke, terpulang lah kat kamu. Mana-mana pun boleh asalkan buat. Bukannya spesifik kena buat bentuk ni. Cikgu. Okey. So cikgu pun label lah kat sini H, K dan juga tablet. Okey, tadi kita dah tahu total 200. Okey, sekarang ni tengok balik ke atas tadi. Dia kata 4 orang pelajar ada kedua-dua, ada komputer riba dan tablet sahaja. Cuba tengok dekat mana kawasan komputer riba dan tablet sahaja. Kawasan dia ialah di sini. Ni komputer, ni tablet. Kalau kita tengok yang bersilang tadi, kawasan dia ni. Tapi bila dia kata sahaja, dia tak boleh lorek kawasan yang ni. Okay, kawasan ini tak boleh lorek. Sebab ini ada handphone. Jangan lorek kawasan yang ada handphone. Jadi kawasan dia yang tinggal adalah kawasan ni je. Inilah kawasan. Okay, kawasan inilah. Sekejap. Cikgu rasa better cikgu letak yang color. Ini. Okay, kawasan pink ni. Kawasan pink itu. Ini, okay, cikgu tulis kat bawah ni. Apa benda kawasan pink tu. Dia adalah kawasan komputer. Dan tablet sahaja. Dan tab sahaja. Kawasan dia. Okay. So kita ada apa lagi?
50 orang memiliki kedua-dua telefon bimbit dan komputer riba sahaja. Telefon bimbit, handphone dan juga komputer. Handphone dan komputer. Handphone, komputer. Sahaja. Kalau sahaja, mana kawasan dia? Kawasan dia adalah kawasan sini. Atas ni. Inilah kawasan sahaja tu. Kalau jangan lorek kawasan ni. Sebab kalau kamu pergi lorek kawasan ni, ini maksudnya kamu kata kawasan handphone dan komputer. Dia tak ada kawasan, dia tak ada sahaja kat belakang. Okay, sebabkan ni ada sahaja, jadi jangan lorek kawasan bawah tu. Ini kawasan dia. Okay, tadi cikgu lupa nak tulis 4 orang tu, cikgu terus tulis dalam kotak ni 4. Yang atas ni dia kata 50 orang dalam kawasan biru ni. So cikgu tulis letak situ 50. Nampak ke? 50. Okay. 5 orang memiliki telefon bimbit dan tablet sahaja. 5 orang. Telefon bimbit dan tablet. Handphone dan tablet sahaja. So 5 di sini lah. Cikgu colourkan dengan warna coklat. Ini. Handphone dan tab sahaja ada 5. Letaklah sini 5. Okay. Dah selesai tu. 83 orang pelajar memiliki telefon bimbit sahaja. 83 ada telefon bimbit sahaja. 83. Handphone sahaja maksudnya ni 83. Dah tahu dah kat situ. Okay. So kita dah letak semua maklumat. Kamu tahu tak satu bulatan ini ada berapa orang? Satu bulatan merah ni tahu tak ada berapa orang? Tahu tak dalam satu bulatan merah ni ada berapa orang? Siapa tahu? Siapa tahu? Siapa tahu? Apa? Bagi tahu je. Tahu ke tak tahu? Okey, kejap soalan cikgu, kamu tahu tak dalam bulatan merah ni ada berapa orang? Dalam bulatan merah. Berapa orang tu? Tak tahu Dalam bulatan merah ini ialah ini. NH kita 155. Okay, dalam bulatan merah ini, kalau kita campur semua, maksudnya ini, campur ni, campur ni, campur kawasan ni, kamu akan dapat 155. Okay. Sama juga, kamu tahu tak satu bulatan K ni berapa orang? Tahu. Dia dah bagi tahu ni, tepi ni. Maksudnya, okay, maksudnya kawasan ni, campur kawasan ni, campur kawasan ni, kamu akan dapat 90. Okay, akan dapat 90. Boleh kot? Kalau dalam bulatan purple ni ada berapa orang? Ni dalam bulatan purple ni. Yes. Okay, ada ni lah 37. Campur semua ni, ni, kamu akan dapat 37. Okay, so sekarang ni kita start dengan yang ni. Yang cari dua tengah-tengah ni berapa. Sebab dalam kawasan H ni, cuma kita tak tahu satu benda je. Jadi maksudnya kita boleh cari ni. Macam mana nak cari ni? Berapa orang? Apa tahu? Bagus. Okay, cara dia campur semua ni, ambil 155, tolak jawapan ni. Ataupun kamu boleh je terus ambil 155, tolak 83, tolak 50, tolak 5. Maka baki yang tinggal itulah jawapan di sini. Okay, 155, tolakkan dengan semua. Okay, maka dapatlah kawasan ni. Dapat apa ni? Tolak 17 dapat 17. Cikgu kat sini 17. Dia dah tahu sini 17, boleh tak cari sini apa? Boleh lah. Okay, boleh. Dan cuba kita tengok kita kena fokus pada soalan juga.
Soalan kata hitung jumlah pelajar yang memiliki ketiga-tiga alat teknologi tersebut. Dah tahu dah jawapan dia. Ketiga-tiga mana kawasan dia? Kawasan mana? Yang ada ketiga-tiga alat. Berapa orang pelajar? Okay, jawapan dia adalah yang di tengah ni. Tengah inilah yang H bersilang K bersilang T. Maksudnya pelajar yang duduk tengah-tengah ni ialah yang pelajar yang mempunyai handphone, komputer riba dan juga tab. Maksudnya ada 17 orang pelajar, dia ada ketiga-tiga gadget. Faham tak? So, kita dah jawab lah soalan A. Okay, jumlah pelajar yang mempunyai ketiga-tiga gadget. Tahu, okay. Boleh faham ke ni? 17 jawapan dia? Faham tak? Apa dia? Ulang Oh, faham. Okay. Dengar macam ulang pula. Orang cakap. Okay. So, kat sini, jumlah pelajar yang tidak memiliki ketiga-tiga. Tidak memiliki ketiga-tiga alat teknologi tersebut. Okay. So, bermaksud dia suruh cari yang dekat luar ni berapa orang. Dia tak ada handphone, tak ada komputer dan juga tak ada tab. So, untuk cari jawapan tu, first kena cari dulu apa kawasan sini dengan apa kawasan dekat sini dulu. Baru boleh cari kawasan luar tu apa. Macam nak cari kawasan sini? Komputer sahaja. Yes, okay. So, kita tulis dulu bilangan pelajar yang mempunyai komputer sahaja. Dia perkataan sahaja kat belakang, wajib ke tak. So, ambil lah 90, tolak 50, tolak 17, tolak 4. Jawapan dia? 16. Okay. Kamu akan dapat 19. Itu jumlah pelajar dia. Okay. So, dah tahu 19, letak 19. Macam nak cari kawasan sini? Kita dah tahu kan, satu bulatan berpukul ni 37. So, ambil 37, tolak kawasan ni, tolak dalam ni. Maka yang baki tinggal itulah kawasan sini jawapan dia. Tolak kan? 11, okay. Itu pun tab kan? Tab saja, tablet. Sama dengan 37, 5, 17, 4. 37, 5, 17, 4. 11 11. Sekarang ni kita tahu tak total pelajar? Kita dah tahu dah total pelajar ni ada berapa orang ni kat atas ni? 200 orang. So, campur semua yang dalam kotak ni, semua dalam bulatan ni, dan jawapan tu nanti kamu kena tolak dengan 200. Itulah bilangan yang duduk di luar ni. Tolakkan sahaja. Ataupun kalau orang bijak, dia tahulah. Kita dah tahu dah bulatan merah ni 155. So, tak payah nak tambah satu lagi. Tambahlah 155, iaitu bulatan merah ni campur 19, campur 4, campur 11. Kita boleh buat macam tu, tak masalah. So, kita nak cari jumlah pelajar ni. Ambil total iaitu 200, tolakkanlah dengan semua ni. 155, tolak 19, tolak 4, tolak dengan 11. Kamu dapat apa ni? Okay, kamu akan dapat jawapan lah kat sini. Kamu boleh tekan kat kereta, terus ambil contoh lain. Okay. Jom kita buat soalan nombor 2. Soalan set ni dia
Nanti ada, dia macam ada kaitan sedikit dengan soalan apa tu, kebarangkalian. Dia konsep dia macam lebih kurang sama lah orang kata. Kalau kamu faham ni, nanti kebarangkalian laju je kita boleh belajar. Kena faham betul-betul. Okay, sebanyak 150 orang murid mengambil ujian ni. So, kita dah tahu dah, inilah total belajar. So, terus je letak end semester sama dengan 150. Okay, sains dan matematik. Dia ambil 2 subjek, sains dengan mat. Keputusan menunjukkan sebanyak 40% daripada jumlah murid lulus mata pelajaran sains, 30% daripada jumlah murid lulus kedua-dua mata pelajaran jika 8% daripada jumlah murid gagal dalam kedua-dua ujian tersebut. Hitung bilangan murid. Okey, banyak maklumat. Jadi kalau baca sekali imbas memang tak faham. 40% daripada jumlah murid. Daripada ni apa? Yang kita pernah belajar dulu kan waktu darjah 6. Daripada ni maksudnya darab. Jumlah murid. Jumlah murid ni sebanyak mana? Inilah jumlah murid 150. Maksudnya kalau nak cari jawapan ni 40% kena darab dengan 150. Itu apa? Itu adalah untuk yang cari lulus pelajaran sains. Okay, lulus pelajaran sains. So, cikgu kat sini N S. Okay, sains NS. So, ambil 40/100, darab 150. Dapatlah berapa orang yang lulus sains. Lepas tu dia kata 30% daripada jumlah tu lulus kedua-dua mata pelajaran. Maksudnya sains pun lulus, lulus, matematik pun lulus. Maksudnya sains dan matematik dia lulus. Bila dan kena guna simbol apa? U ke simbol U terbalik? Kalau dia kena dan di sini. Yes, dan ni adalah U terbalik. Kena guna U terbalik. Jadi S bersilang M. Ini. 30% darab dengan total pelajar. Berapa dapat? Atas ni 60, bawah tu 25. Okay, kamu kena dapat macam ni. Lepas tu, jika 8% daripada jumlah murid gagal dalam kedua-dua ujian tersebut. Gagal maksudnya dia tak lulus lah. Matematik pun dia tak lulus. Sains pun dia tak lulus. So, cikgu letak sini. Tak. Okay, cikgu boleh letak sini. Gagal dalam kedua-dua kan. 8% gagal. Jadi kita, kalau ni, kamu lukis dulu gambar rajah supaya kamu tahu nak letak simbol apa Ini keadaan dia. Ini set semester, ini sains, ini matematik. Ini melibatkan lulus yang kita kira ni. Kalau dia duduk di luar ni maksudnya dia gagal lah. Kawasan luar ni maksudnya dia gagal. Dalam ni lulus sains sahaja. Sains sahaja. Kalau yang kawasan sini, sekejap cikgu kalakan. Hijau tu lulus sains sahaja. Kalau ini lulus matematik sahaja. Okay, sahaja. Kalau tengah-tengah ni, sains dan matematik. Sains dan matematik dia lulus. Kedua-dua lulus. Duduk di luar ni maksudnya sains dan matematik dia gagal. Okay, gagal bukan lulus. Sebab tu dia tak ada duduk dalam kelompok ni. Okay. Maksudnya ini apa kawasan apa ni? Okay, kalau kamu tak tahu tak apa, kamu just terus je cari bilangan gagal, bilangan murid yang gagal dalam kedua-dua subjek.
Okay, sama dengan berapa persen tadi? 8%. 8% daripada jumlah murid. Kalau tak sini 8/100 daripada 150. Kan kereta, kamu akan dapat 12. Okay, 12 orang pelajar. So kalau nak lukis kat sini, okay, kita letak 12 kat mana? 12 letak dekat luar. Okay, 12 letak di luar. Okay. Soalan kata apa? Cari bilangan murid yang lulus mata pelajaran matematik. Yang lulus mata pelajaran matematik. Cuba tengok sini ya. Yang kita dah tahu maklumat dia, kita letak. Ni 45. Oh, dah tahu sini 45. Letak sini 45. Kamu tahu tak dalam bulatan sains ni berapa orang yang lulus? Tahu. Dia lah 60 orang pelajar. Jadi boleh tak cari kawasan sini? Boleh. Nak cari kawasan sini ialah 60 tolak 45. Okay, nak cari kawasan yang lulus sains sahaja. Bilangan pelajar yang lulus sains sahaja ialah 60 tolak 45. Okay. Luas ni ya. Okay, 60 tolak 45. Boleh ikut kan? Situ 15. Okay, baru kita 15 campur 25. Total pelajar yang lulus subjek sains ni ada 60 orang lah. Lepas tu, apa lagi? Sekarang bolehlah kita nak cari matematik ni. Bolehlah nak cari matematik kan, kita tahu kalau campur ni, sekejap, clear. Ni, campur sini, total pelajar dia ada 150. Jadi bolehlah kita tahu sebenarnya berapa orang dekat M ni. Okay, kita boleh cari. Macam mana cara dia? Ambil 150, tolak dengan 15, tolak 45, tolak dengan 12. Okay, soalan A. Okay, bilangan pelajar yang lulus matematik. Oh, kejap. Matematik kan? Bukannya matematik sahaja. Soalan kata matematik. Jadi, kita jangan tolak langsung dalam bulatan ni. Okay, jangan tolak langsung dalam bulatan ni. Kamu ambil 100. Apa tadi? Ataupun boleh je kalau kita nak cari kawasan ni dulu. Cari matematik sahaja dulu. Supaya mudah nanti. Matematik sahaja, ambil total pelajar 150. Tolakkan dengan 15, 45, 12. 78? 78 eh? 28. Yalah. Yalah. Okey, maksudnya kat sini dah tahu dah 78 orang. Okey. So sekarang kita baru fokus pada soalan bilangan murid yang lulus matematik sahaja. Jawapan dia ialah campurkan 45 campur 78. Itu yang lulus matematik sahaja. .45 tambah 78. Maka kita dapatlah jawapan di sini. Okey, campur ni dalam bulatan matematik lah. Seterusnya bilangan murid yang hanya. Kalau tak sebut sahaja, sebut hanya lulus pelajaran sains. Berapa orang? 15 orang lah. So dah tahu dah, sains sahaja, so jawapannya 15. Bilangan murid yang hanya lulus matematik 78. Dah dapat jawapan. So dah siap. Ada soalan tak nak tanya? Okay. Ajar kesatuan ya. Okay, sekejap. Kita tengok tadi. Okay.
Sama lah. Okay, kita nak tengok gabungan operasi set. Okay, contohnya macam ni. Terus pergi baca latihan tengok ni soalan ni. Okay, dia kata lorikkan, tak payah baca tadi semua, biar je. Lorikkan set ni. Ni soalan dia. Lorik. Okay, M kesatuan P. Ingat, ni maksudnya apa? Ni maksudnya semua. Lorikkan semua. Apa yang dalam bracket mesti kena buat dulu. Okay, mesti kena buat yang bracket dulu, baru buat yang ni nombor 2. Okay, maksudnya lorikkan semua M dan P. Pasti kalau terlorik guna pensel tak boleh padam. Sekejap. Masa cikgu nak lorik Okay, dia selorik semua M dan semua P. M union P. M union P bersilang N. Misalnya ni. So cikgu buat apa? Cikgu lorikkan semua M. Okay, semua M semua yang duduk dalam M kena lorik semua. Semua yang duduk dalam P kena lorik semua. Macam ni. Lepas dah lorik ni dah selesai. Dah selesai dah yang ni. Sekarang kena bersilang dengan N. Okay, so kawasan yang kita lorik ni, okay, kawasan oranye yang kita lorik ni, mana yang duduk di dalam N, itu kita biarkan. Jangan kita padam. Nampak tak ni kawasan yang duduk? Ni N kita. Senang cerita, kamu lorikkan N ni. Tengok, dia bertindih kat mana? Di mana kawasan biru dan oranye bertemu? Satu dekat kotak ni. Satu dekat kotak sebelah sini. Jadi apa yang kamu kena buat? Kamu kena padam semua yang kamu lorik di luar ni. Padam balik. Padamlah. Maka last kali jawapan dia tinggal yang dalam tu sahaja. Tampal balik Okay. Okay, maksudnya jawapan dia hanyalah tinggal ini. Ni. Dan juga sini. Jadi kot. Nak lorik mesti kena kemas hujung ke hujung. Tak boleh lorik macam ni. Kena pembaris. Ada soalan tanya. Satu jawapan dia. Dapat tak? Yang tadi asal kita lorik ke sini dengan sini tu kena padam. Sebab dia tak duduk dalam N. Okay, kejap. Lagi. Kita buat soalan nombor 3. Okay. Soalan 3 ni dia kata senaraikan unsur-unsur ni. P bersilang. Ingat buat dalam bracket dulu. Okay, so cikgu buat soalan A ni. So ni bulatan kita. Okay, saya paste kat bawah ni yang kita cuba buat ni Kita suruh senarai So kita first kena detect dulu mana sebenarnya kawasan dia. Q union R maksudnya kena lorikkan semua Q dan R. Semua Q dan semua R kena lorikkan. Okay, lorikkan semua Q dan semua R. Dia nak jawapan yang duduk, dah lorikkan ni, dia nak jawapan yang duduk dalam P. Yang bersilang dengan P, nampak? Maksudnya mana yang duduk dalam P? Yang duduk dalam P cumalah kawasan sini. Ni je. Ni bulatan P. Okay, maksudnya ni lah. Ni. Purple kan ni? Ni. Sini. Kawasan dia. So, kena buat apa? Padam balik semua. Okay, sini. So, jawapan dia apa? Jawapan dia punya tu adalah 3 sahaja. Boleh kot? Faham tak ni? Ke dia yang blur?
Ya, yang ni yang bersilang ni. Okey, ulang So tadi kan first kita kena buat ni, kamu dah tahu kan, kita lorekkan semua kawasan ni. Okey. Lepas kita dah lorek, kita tak payah tengok dah ni. Sekarang ni warna merah ni mana yang duduk dalam P. Bila kata bersilang ni maksudnya dia kawasan yang bertindan dengan P. Mana kawasan merah yang bertindan? Maksudnya bertindan. Intersect dengan P. Mana kawasan dia? Kawasan dia nampak tak ada kat sini? Yang kecil ni. Jadi mana yang duduk di luar daripada P semua kamu kena padam. Cikgu biasa guna kaedah padam Mana duduk di luar P semua kamu kena padam. Yang kamu duduk is padam lah. Padamkan semua. Maka apa yang tinggal? Apa yang tinggal adalah yang ni lah. Kawasan ni. Nampak? Faham tak ni? So sini. Kita pada 3 lah. Tengok ni pula. Okay. Lorekkan ni dulu. Ni first kena buat. Semua. Okay. Semua P dan semua R. Semua P. Semua R. Dia nak kawasan ni duduk dalam Q. Bersilang ni maksudnya bertindan. Mana kawasan bertindan dengan Q? Ni. Sini. Okay. Kawasan merah bertindan dengan Q dengan sini. Maksudnya yang lain tu semua kena padam. Jawapannya adalah 3 dan 8. Yang tak dan tak koma Okay, next. Sekejap. Ni pula. Okay, Q, kena buat intersect ni dulu. Q intersect bersilang R. Q bersilang R. Maksudnya duduk kawasan Q dan R. Sini kawasan ni. Okay, kawasan Q dan R situ. Union P. Union ni maksudnya semua. Okay, ni maksudnya bertindan. Bertindan kalau daripada gambar ni kita guna konsep bertindan. Kalau dia guna dalam bentuk list, senaraikan kita akan kata yang sama. Okay. 8 duduk dalam Q dan 8 juga duduk dalam R. Jadi 8 lah yang benda yang sama duduk dalam Q dan R. Union P maksudnya semua P kan. Lorekkan semua P ni. Semualah. Semua. Semua duduk P ni semua kena lorek. Inilah jawapan dia. Suruh senaraikan di sini. 8, 3, 8, 3, 6, 7, 2. 6, 7, 2. Dah siap. Cuba kita buat satu lagi soalan sebelum kita stop. Boleh ke? Ngantuk lah. Rasa kan ngantuk lagi. Sekejap. Gambar Rajabi menunjukkan bilangan unsur dalam set ni yang belum lengkap. Satu lagi benda yang cikgu tak bagi tahu, kalau dia kat sini dia tak letak dot Dia tak letak macam ni. Dot 10, dot 4, dot 5, dot 5. Kalau dia tak letak dot, bermaksud dia adalah bilangan. Bilangan. Kalau dia letak dot, maksudnya ni adalah unsur. Ni 10, 4, 5. Itu unsur macam tadi soalan tu So ni bilangan bukan unsur Contohnya kalau kamu kata P ni jawapan dia adalah 10, 4. Salah. Ni bukan unsur, ni bilangan. So kalau kita patutnya letak macam ni, NP sama dengan 14. Ni yang betul. Kena faham benda ni, jangan tersalah. Okey. Dia kata dia beri bahawa NP bersilang Q sama dengan MP ni. Tentukan nilai NP. Okay. So kita dia bagi benda ni kan.
Kita tengok dulu mana sebenarnya kawasan dia. Sini. Sekarang tengok P bersilang Q. Mana kawasan P bersilang Q? Oh, kawasan dia kat sini. Kita dah tahu sini 4, tapi yang kecil ni kita tak tahu letak huruf X. Tak tahu kawasan tu kawasan apa Tak tahu berapa nilai. Jangan ingat tak ada pula. Sebenarnya ada nilai tapi tak tulis. So sini 10, kawasan ni dan juga kawasan kecil ni. Itulah N P bersilang Q. So tak sini N P bersilang Q sama dengan 10 campur 4 campur X. Sama dengan 14 campur X. Seterusnya dia minta ada prime tu. P union Q prime. Mana kawasan dia? Cuba letak di bawah. P union Q prime. P union Q and then ada prime. Dia minta N dia berapa. Kena tahu di mana kawasan ni. Okay. Bila prime maksudnya selain. So sekarang kena tahu P union Q ni mana kawasan dia. Semua P dan semua Q. Prime tu mana, maksudnya apa? Luar. Luar sini. Okay, luar. Sini Y. Okay. Okay, cik letak situ Y. So letak sini Y lah. Ataupun cara dia macam mana? Cara lain dia ambil keseluruhan nak cari Y ni. Ambil 50, tolak 10, tolak 4, tolak X, tolak 5, tolak 5. Maka kamu akan dapat Y ni. Di luar. Okay. So kita boleh juga buat macam tu. Kita letak sini Ambil total 50. Total tu adalah 50 semester kita. So 50 tolak 10 tolak 4 tolak X. Sini X kita tak tahu. So 5 tolak 5. Itulah bilangan di luar daripada set P dan Q. Okay, so tolak ni buat apa ni? Tolak nombor ni. Dua 26 ke? Ya, 26 26 tolak X. So sekarang ni cikgu letak sini Ni yang syarat dia bagi atas tadi. Ni sama dengan ni. Dan dia suruh cari bilangan NP. Okay, biar dulu. Maksudnya sebenarnya suruh cari X ni apa? Cari X ni apa? Okay, so kita letak ni. Kan kita dah tahu NP ni. So letak kat depan ni. 14 tambah X sama dengan ni. 26 tolak X. Selesai kan ni? Bawa negatif X ni pergi sebelah sana. Bila pindasannya dia jadi positif. Dia bertukar simbol. Negatif X akan jadi positif X. So ni 1X tambah 1X. Jawapan adalah 2X. 14 cikgu bawa pindah kat sebelah sana. Salin balik 26 ni. 14 pindah sana jadi negatif 14. Boleh ikut tak ni? Ni topik algebra digabung. Macam tu. So ni tolak. 26 tolak 14. Bukan dapat 12. So X kamu 12 bagi 2. So X ni 6. So kita dah tahu dah. Oh ni. Jap. Ada tak yang tak tahu 2 ni pindah sana jadi apa? Ada tak? Kita semua tahu. Tahu kan? So 2 dengan S ni hubungannya darab. Pindah sana jadi bahagi. So 6. Okay. So teacher letak sini. Oh sini rupanya 6. Tempat kecil ni. Jadi dia suruh cari NP. NP kena campur je lah semua. 10 tambah 4 tambah 6. Maka jawapannya adalah 20. Dah siap. Ni. 10 campur 4 campur 6. Ini semua yang duduk dalam bulatan P. Faham tak? Soalan ni kadang-kadang dia nak trik kita juga. Kadang-kadang soalan ni dia macam nak trik kita sebab kalau kamu perasan dia letak kecil je kawasan tengah ni. Kadang-kadang kita mungkin tak perasan ni. Kita bukan ada setengah suri dia campur je ni 10 tambah 4. Kita tak perasan sebenarnya ada kawasan yang kita tak tahu berapa nilai dia. So kena careful. Okay, kena careful lah. Tu je. Okay. Nanti next time kita sambung lagi Assalamualaikum. Selamat sejahtera.